KPM. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam Diet dan Nutrisi bersama saya Dietitian Nora. Jadi untuk hari ini kita akan membincangkan tajuk adakah anak saya sihat. Jadi adik-adik di rumah, ibu ayah di rumah, adakah anak anda kini sihat berada di rumah? Jom kita kupas beberapa maklumat yang kita perlukan tentang diet dan nutrisi anak-anak di rumah. Menurut kajian kajian kesihatan dan morbiditi kebangsaan telah menunjukkan bahawa berat badan berlebihan di kalangan anak-anak ataupun remaja yang berumur 5 hingga 17 tahun adalah 15%, manakala obesiti di kalangan mereka adalah 14.8%, yang mana ini menunjukkan lebih kurang 30% anak-anak kita berada pada berlebihan berat badan dan juga obesiti. Jadi adakah anak-anak di rumah sekarang berada dalam kategori yang tepat ataupun tidak? Seperti yang kita tahu, waktu remaja dan kanak-kanak merupakan satu waktu yang pesat untuk pertumbuhan dan juga perkembangan. Banyak perubahan yang akan berlaku, termasuklah perubahan dari segi fizikal, berat badan, ketinggian dan juga development of mental, dan banyak psikologi yang berlaku sepanjang tempoh ini. Dan daripada kajian tersebut juga mendapati, kalau tadi kita sebut pasal berlebihan berat badan dan juga obesiti, kadar bantut juga tinggi di kalangan anak-anak Malaysia, yang mana kalau sebelum ini hasilnya adalah 16.6% dan juga 17.7%, tetapi yang terbaru, kajian terbaru menunjukkan bantut di kalangan anak-anak Malaysia di bawah 5 tahun adalah 21.8%. Jadi kita ada dua masalah yang kritikal, sama ada bantut, berlebihan berat badan dan juga obesiti di kalangan kanak-kanak dan juga remaja. Kajian nutrisi di Asia Tenggara menunjukkan bahawa 1 daripada 5 kanak-kanak mengalami berlebihan berat badan ataupun obesiti, manakala 1 daripada 10 kanak-kanak mengalami masalah bantut. Dan kajian tersebut di peringkat antarabangsa juga menunjukkan lebih kurang 5% sahaja anak-anak yang mengambil 2 hidangan susu pada setiap hari. Jadi ini jelas menunjukkan faktor pemakanan ataupun pemakanan itu merupakan faktor yang penting, yang mana dia menyumbang kepada berlebihan berat badan, kurang berat badan ataupun masalah bantut di kalangan remaja dan kanak-kanak. Mengapakah masalah berat badan ini merupakan masalah ataupun perkara yang perlu diambil cakna oleh ibu ayah di rumah? Kerana berlebihan berat badan pastinya akan mempengaruhi kesihatan anak-anak itu sendiri. Remaja-remaja, anak-anak yang berlebihan berat badan akan meningkatkan risiko-risiko penyakit, antaranya kencing manis, darah tinggi, penyakit melibatkan fatty liver, dan juga ada gangguan mental ataupun kurang keyakinan diri disebabkan oleh berlebihan berat badan. Jadi ibu ayah, selepas ini saya akan berkongsi bagaimana kita nak tahu adakah anak-anak kita sihat ataupun tidak. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Adik-adik dan ibu ayah, bilakah kali terakhir adik-adik dan ibu ayah mengukur berat ataupun tinggi di rumah?
Jadi untuk adik-adik, untuk ibu ayah, ini adalah sangat penting untuk sentiasa memantau berat badan dan juga memantau ketinggian anak-anak dalam tempoh pandemik. Dalam setahun lebih ke belakangan ini, bilakah kali terakhir ini dilakukan dan adakah ibu ayah tahu bagaimana status pembesaran anak-anak di rumah? Okey, jadi hari ini saya akan membantu parents, membantu ibu ayah dekat rumah bagaimana nak tahu di manakah status anak anda berada dalam carta pembesaran. Jadi kita akan pelajari satu persatu, langkah demi langkah, supaya selepas ini ibu ayah tahu apa yang perlu dilakukan bagi memastikan anak-anak berada dalam kawasan berat badan yang unggul dan tidak mengalami masalah kurang berat badan maupun berlebihan ataupun obesiti. Jom kita pergi langkah demi langkah untuk mengetahui di manakah kedudukan status kategori IJT ataupun indeks jisim tubuh anak-anak di rumah. Bagi langkah pertama, ibu ayah perlu mengetahui berat dan juga tinggi anak-anak di rumah. Tinggi di dalam meter dan berat di dalam kilogram. Itu langkah pertama yang perlu ibu ayah tahu untuk kita mengira pembesaran ataupun plotkan di carta yang akan kita gunakan selepas ini. Langkah yang kedua ibu ayah boleh lakukan adalah mengira IJT ataupun indeks jisim tubuh anak-anak. Bagaimana pengiraan dilakukan dengan membahagikan berat tadi dengan ketinggian yang dikuasa duakan. Jadi ini adalah cara untuk mendapatkan IJT ataupun body mass index bagi anak-anak. Setelah mendapatkan ini ataupun nombor ini, kemudian ibu ayah boleh sesuaikan untuk melihat menggunakan carta pertumbuhan yang sesuai. Secara amnya, apa yang dilakukan oleh ahli profesional yang mana kami akan menilai menggunakan carta pembesaran sama ada daripada CDC maupun daripada WHO. Jadi gunakan carta yang sesuai mengikut jantina, lelaki atau perempuan, dan juga mengikut umur kerana carta ini dibuat mengikut umur-umur tertentu dan juga jantina tertentu. Jadi pilih carta yang sesuai sebelum kita belajar untuk plotkan di dalam carta pembesaran yang betul. Dan yang keempat, selepas kita memilih carta yang sesuai, plotkan IJT ataupun indeks jisim tubuh di bahagian aksis yang menegak. Okey, plotkan di bahagian aksis yang menegak, manakala umur anak tadi diplotkan di bahagian aksis yang mendatar. Jadi yang kelima, di mana berlakunya cross di antara aksis yang menegak dan mendatar, di situlah letaknya titik untuk mengetahui IJT bagi umur anak-anak di rumah. Okey, di mana kawasannya ia terjatuh, itulah status kategori IJT anak-anak di rumah. Antara kategori yang ada adalah yang pertama, mungkin kurang berat badan. Berat badan normal akan berada pada garisan yang pertama sehingga 85%. Kemudian berlebihan berat badan, seterusnya obesiti. Jadi kalau kita dah memahami, dah mengetahui sebenarnya di mana letaknya kedudukan anak ini, jadi kita kena membantu anak ini untuk mendapatkan nutrien yang sesuai. Ramai yang bertanya, adakah keperluan nutrien ataupun zat bagi anak-anak ini sama seperti orang dewasa? Jawapannya, kalau nutrien dan zat, ya. Keperluan nutrien dan zat adalah yang sama apa yang dimakan oleh parents ataupun ayah ibu, dan sama juga yang dimakan oleh anak-anak. Jadi kalau ibu ayah memerlukan karbohidrat, maka anak-anak juga tentunya memerlukan karbohidrat. Sumber karbohidrat yang paling senang kita nak dapat adalah nasi. Dan selain daripada nasi, kita ada roti, pasta, bijirin, mi, kuih tiaw, yang mana semua itu adalah sumber karbohidrat. Dan penting untuk ibu ayah mengetahui, perlu pastikan ada sumber karbohidrat di dalam diet harian anak-anak. Dan jangan gusar, jangan bimbang, andai ada satu fasa anak-anak di rumah tidak mahu makan nasi, yang mana ini kerap berlaku dan tidak mendatangkan apa-apa masalah selagi anak ini masih mengambil sumber karbohidrat yang lain seperti roti, seperti pasta, masih juga kumpulan karbohidrat. Yang kedua, makronutrien yang sama diperlukan oleh ayah ibu dan juga anak-anak adalah protein, yang mana protein merupakan sumber yang sangat penting untuk memastikan anak-anak melalui proses pembesaran ataupun pertumbuhan dengan baik.
especially untuk mereka yang berumur di kalangan lingkungan remaja. Jadi ibu ayah kena pastikan ada sumber protein dalam diet seharian anak-anak di rumah. Suplaikan ataupun bekalkan, pastikan ada ayam, ikan, makanan laut yang mencukupi, dan juga susu merupakan sumber protein yang baik, boleh diambil di rumah. Seterusnya adalah vitamin dan minerals, yang mana kita akan dapatkan vitamin dan minerals ini daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi kekurangan akan menyebabkan keletihan, akan menyebabkan tulang rapuh sebab mereka memerlukan kalsium, vitamin A, vitamin C, vitamin D dan banyak lagi mineral yang bantu untuk kuatkan sistem imun dan juga fungsi-fungsi tubuh yang lain. Dan jangan dilupakan peranan lemak dalam diet seharian anak-anak. Apabila dikatakan lemak, kita perlu mengawal pengambilan lemak mengikut jumlah yang sepatutnya dan bijak memilih lemak yang lebih sihat berbanding lemak saturated ataupun trans fat. Jadi ibu ayah kena ada knowledge, kena ada education untuk pastikan anak-anak mengambil semua makronutrien. Kalau tadi kita dah kata sama makronutrien yang diperlukan, jadi apa yang membezakan antara diet anak-anak dan juga ibu ayah? Dah tentu adalah keperluan kalori dan saiz porsi. Kenapa keperluan kalori berbeza? Untuk keperluan kalori anak-anak, mereka dah ditetapkan setiap umur, setiap jantina mempunyai keperluan yang berbeza mengikut physical activity. Lagi aktif anak tu, maka kalori yang diperlukan pada setiap hari adalah lebih tinggi. Jadi apabila keperluan kalori tinggi, maka ini akan membezakan saiz porsi yang perlu diambil oleh anak-anak tadi. Jadi penting untuk ibu ayah faham bagaimana kedudukan anak itu, apa yang perlu, makronutrien yang perlu ditekankan dan juga jumlah kalori sebelum kita merancang untuk membantu anak-anak mengekalkan berat badan yang sihat dan unggul pada setiap hari. Seterusnya, saya akan share sebenarnya ada beberapa tips yang boleh dijadikan panduan ibu ayah supaya dapat membantu mengekalkan berat badan yang normal bagi kanak-kanak dan juga remaja. Yang pertama, perlu susun jadual makan, setkan waktu makan yang sesuai bagi anak-anak. Ini adalah panduan yang utama, ayah-ayah boleh ikut, ibu ayah boleh ikut untuk adakan jadual makan yang teratur untuk anak-anak, yang mana ini boleh memastikan anak-anak mengambil kalori yang mencukupi pada setiap hari. Tetapkan bila waktu breakfast, mungkin di antara pukul 7 hingga 9 pagi, makan tengah hari di antara 12 hingga 2 tengah hari, makan malam di antara 6 hingga 8. Elakkan anak-anak ini, anak-anak remaja, anak-anak kecil makan sehingga lewat malam, yang mana at the end akan menyebabkan mereka tidur lewat. Untuk anak-anak dah tentu tidak bagus untuk kesihatan mereka sekiranya mereka tidur terlalu lewat. Jadi pastikan ada waktu makan yang teratur yang telah ditetapkan oleh ibu ayah sendiri. Yang kedua, pastikan ada saiz porsi untuk anak-anak. Sebab kita dah cakap pasal kalori, keperluannya berbeza di antara satu individu kepada individu yang lain. Dah tentu kalau keperluannya berbeza, maka saiz porsinya akan jadi berbeza. Jadi penting untuk ibu ayah pastikan saiz porsi yang sesuai mengikut keperluan anak-anak secara individual. Anak A dan anak B mungkin keperluannya adalah berbeza, maka saiz porsi yang perlu dimakan pada setiap masa juga adalah berbeza. Seterusnya kita akan pergi kepada tips yang ketiga, iaitu kalau kita dah tahu saiz porsinya bagaimana, kita kena tahu sama ada ia seimbang ataupun tidak. Apakah yang kita maksudkan dengan seimbang? Pastikan dalam pinggan anak-anak di rumah ada semua food groups ataupun semua nutrien yang diperlukan dalam setiap waktu makan. Jadi barulah kita kata seimbang apabila ada karbohidrat, ada protein dan ada lemak dan juga ada vitamin dan minerals. Itu adalah 3 tips utama dan kita akan jumpa lagi untuk tips-tips yang seterusnya. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Jom ibu ayah dan adik-adik saya sambung lagi panduan ataupun tips yang boleh ibu ayah lakukan untuk penyediaan makanan di rumah ataupun dalam proses pembelian makanan untuk anak-anak dan remaja di rumah. Kalau tadi kita dah ada 3 tips, kita akan sambung tips yang seterusnya, iaitu tips yang keempat adalah sihat. Apabila kita dah tentukan makanan yang kita pilih itu adalah seimbang, seterusnya kena pastikan sihat. Sihat yang bagaimana? Sihat daripada segi penyediaan makanan tersebut. Jadi pilih makanan ataupun sediakan makanan yang tentunya lebih rendah lemak dalam setiap kali waktu makan. Bukanlah tidak boleh menghasilkan ataupun menyediakan makanan yang bergoreng ataupun bersantan, tetapi kekerapan ataupun frekuensinya perlulah dikurangkan, tetapi fokuskan kepada makanan yang disediakan dengan secara sup, berkuah, tom yum, yang mana kita tahu kalorinya lebih rendah. Begitu juga dengan cara penyediaan makanan menggunakan air fryer merupakan satu langkah yang lebih baik berbanding menyediakan makanan secara deep fry ataupun menggoreng dengan minyak yang banyak. Jadi itu tips keempat. Yang seterusnya, apabila kita dah pastikan ia sihat, kita kena ada sumber serat di dalam diet seharian anak-anak. Jadi apakah kepentingan serat? Serat boleh dibahagikan kepada dua, sama ada serat larut ataupun serat tidak larut. Yang mana serat larut ini sangat membantu memberikan rasa kenyang dan pada masa yang sama mengawal gula di dalam darah dan juga boleh merendahkan paras kolesterol. Manakala serat yang tidak larut berfungsi untuk membantu sistem pencernaan ataupun sistem usus kita dengan lebih baik, dan ia boleh membantu mengelakkan constipation ataupun sembelit dan juga pergerakan usus yang lebih baik. Jadi dah tentu kita perlukan serat untuk anak-anak kita. Berapa banyak serat ataupun yang kita sarankan makanan-makanan yang tinggi serat, dah tentunya buah-buahan dan sayur-sayuran. Oleh itu kena ada 5 hidangan buah-buahan dan sayur-sayuran yang diberikan kepada anak-anak pada setiap hari. 3 hidangan buah ataupun 3 hidangan sayur bersama 2 hidangan buah bagi memastikan pengambilan serat tadi mencukupi. Setelah serat, kena pastikan ada pengambilan susu. Okey, susu ataupun produk tenusu adalah sangat penting untuk remaja dan kanak-kanak. Tapi malangnya kita lihat apabila meningkatnya umur anak-anak ini, kadang-kadang ibu ayah tidak lagi membelikan susu untuk minuman anak di rumah. Pilihan-pilihan air telah bertukar kepada pilihan-pilihan yang lain. Sedangkan dalam tempoh ini, anak-anak memerlukan jumlah kalsium yang mencukupi. Yang mana susu bukan sahaja mempunyai kalsium, tapi zat-zat dan mineral lain yang membantu pembesaran anak-anak. Jadi kena ada susu, 3 hidangan susu pada setiap hari ataupun susu dan produk tenusu pada setiap hari. Jadi boleh ada rotation. Bukan susu semata-mata, boleh dimasukkan keju dalam diet seharian, boleh juga diberi yogurt dalam diet seharian untuk fulfill 3 hidangan susu dan produk tenusu daripada lahir sehingga dewasa. Kita semua masih memerlukan susu sebagai sumber kalsium dan juga sumber protein serta mineral-mineral dan vitamin-vitamin yang lain. Yang seterusnya, snack. Bila sebut snack, kita akan terfikir junk food, tapi hakikatnya snack merupakan kudapan-kudapan yang mana kita akan ambil di antara waktu makan. Okey, iaitu adalah yang ketujuh, iaitu snack tadi merupakan yang kita perlukan untuk pastikan ada keperluan kalori tambahan bagi anak-anak yang meningkat umurnya ini. Dan snack yang baik adalah snack yang sihat, yang pastinya mempunyai kandungan karbohidrat dan protein dan tidak mempunyai lemak yang tinggi. Jadi kalau kata telur, yogurt pun boleh dijadikan snack, roti bersama tuna pun boleh dijadikan snack untuk kudapan anak-anak di antara waktu makan. Jadi itu antara panduan untuk pastikan anak-anak ada berat badan yang unggul, dan juga jangan dilupakan untuk terus melakukan physical activity pada setiap hari untuk kekal sihat dan bertenaga. Jumpa lagi.
KPM.